Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Guru Bangsa ingin menerangkan mengenai projek penerapan teknologi untuk kurikulum Bahasa Melayu pada hari ini. Okey, memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Rohman, Farah Aini, Nurul Afiqah, Filzah dan Muhammad Darwish Irfan. Pertama sekali kita akan melihat kepada definisi. Apa yang dimaksudkan dengan projek ialah operasi atau aktiviti yang wujud sekali-sekala dalam penetapan atau penentuan sesuatu tempoh. Manakala pembelajaran ialah proses seseorang sengaja dikawal untuk melibatkan diri dalam sesuatu tingkah laku menurut Corey pada tahun 1986. Kurikulum pula ialah susunan pengalaman yang disemaikan oleh sebuah sekolah untuk mendisiplinkan pelajar melalui pemikiran dan tindakan berkumpulan menurut Smith dan lain-lain pada tahun 1957. Jadi, Bahasa Melayu pula dapat ditafsirkan sebagai satu daripada beratus dialek yang wujud di alam Melayu atau Nusantara. Oleh itu, saya dapat menerangkumkan bahawa projek pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu ialah satu program jangka masa panjang atau pendek berkaitan kandungan pelajaran subjek Bahasa Melayu di sekolah. Seterusnya, baiklah, saya ingin menjelaskan kepada anda semua isi utama di bahagian pengenalan iaitu KPM atau Kementerian Pendidikan Malaysia melihat struktur projek ini tidak lari bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan iaitu struktur pelaksanaan projek Bahasa Melayu. Kerana apa saya berkata sedemikian adalah kerana ia dapat memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh lalu melahirkan sikap berpengetahuan yang luas, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab dan berupaya menyumbang terhadap kemakmuran Malaysia. Selain itu, pelaksanaan program atau projek pembelajaran Bahasa Melayu ini tidak terhad kepada bilik darjah semata-mata. Kerana sekolah juga mempunyai pelbagai fasiliti tempat seperti perpustakaan, tapak perhimpunan, makmal komputer dan kantin. Dan akhir sekali, saya dapat merumuskan bahawa penerapan teknologi untuk kurikulum Bahasa Melayu pula dapat diertikan sebagai suatu PNP atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu yang menggunakan medium pemudah cara canggih. Seterusnya, saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai sejarah teknologi. Bagaimana sejarah di dalam teknologi ini berlaku. Di mana alat bantu mengajar sebagai program teknologi pendidikan pertama yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan Malaysia sebelum merdeka. Okey. Kemudian pada tarikh 18 Mei 1970, Kementerian Pelajaran telah pun mengambil alih tugas Kementerian Penerangan yang mana tugas Kementerian Penerangan dan Penyiaran yang mana menguruskan perkhidmatan siaran radio ke sekolah-sekolah. Selain daripada itu, penubuhan TV pendidikan telah pun berlaku seiring dengan rancangan Malaysia kedua yang telah pun diadakan pada tahun 1971 hingga 1975. Pada satu tarikh penting iaitu 19 Jun 1972, bahagian teknologi pendidikan atau lebih mesra dikenali sebagai BTP telah ditubuhkan. BTP ini telah pun memainkan peranan penting untuk khidmat siaran TV, alat pandang dengar dan siaran radio ke sekolah-sekolah. Seterusnya, jadi kita ingin melihat apakah sekolah yang memelopori penerapan teknologi iaitu St. John Institution yang terletak di Kuala Lumpur. Di mana sekolah ini melibatkan kesemua aliran dalam sekolah berkenaan iaitu pelaksanaan teknologi penerapan teknologi ini melibatkan kesemua aliran dalam sekolah berkenaan termasuk aliran perdana dan juga aliran pendidikan khas. Situasi ini dilihat sebagai perkara yang sangat baik ataupun cukup baik. Jika saudara dan saudari sekalian ingin tahu, teknologi yang drastik di St. John ini juga mula diketengahkan pada sekitar tahun 2013. Di mana ia dapat memangkin teknologi sebagai medium ke arah pembelajaran alaf ke-21 yang sangat dititik beratkan pada ketika ini. Jadi, St. John telah menggunakan teknologi seperti Google Drive, email, Google Docs, TikTok, YouTube, MacBook, cakra padat, interaktif, perisian pendidikan seperti Kahoot dan permainan gadget, LCD, multimedia interaktif, PowerPoint, Flash, Frog VLE dan sosial media. Seterusnya, akhir sekali saya akan menerangkan mengenai objektif. Apa objektif pelaksanaan projek teknologi di St. John Institution
Pertama sekali ialah pelajar mampu mengakses ilmu pengetahuan tentang bahasa Melayu dengan mendalam dan menyeluruh, di mana pelajar boleh menggunakan Google dan juga YouTube. Kemudian dapat menarik minat pelajar yang suka berteknologi, terutamanya pelajar lemah, bagi meningkatkan prestasi bahasa Melayu mereka. Kerana kita sedia maklum bahawa remaja atau pelajar sekarang sangat suka untuk bermain gadget. Kemudian kita dapat mencukil bakat kreatif pelajar yang tersirat melalui medium apa? Adalah seperti medium TikTok dan juga Frog VLE. Objektif pelaksanaan projek teknologi di Xinjiang juga adalah untuk mendedahkan pelajar dengan variasi kemahiran teknologi untuk kepentingan masa depan, kerana kita sedia maklum bahawa kemahiran teknologi terutamanya ICT sangat penting ya dalam karier masa depan. Dan akhir sekali, objektifnya adalah untuk menyuarakan kecanggihan sebagai perkara fleksibel untuk belajar dalam apa jua keadaan. Bermakna di sini, pembelajaran boleh dilakukan dalam masa 24 jam dan tidak terhad kepada bilik darjah semata-mata. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada saudara Darwish. Okey, terima kasih saudara Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya akan menceritakan tentang cara pelaksanaan penerapan teknologi. Okey. Terdapat 4 cara pelaksanaan, iaitu melalui papan tulis elektronik, bahan grafik, gambar dan carta, alat pandang dengar elektronik, serta komputer dan internet. Okey. Cara pelaksanaan yang pertama iaitu melalui papan tulis elektronik. Dahulu kita di sekolah menggunakan kapur atau pen berdakwat, iaitu pen marker dengan izin. Tetapi sekarang kita menggunakan pen sinar elektrik atau laser di papan tulis tersebut kerana ia menggunakan elektrik. Papan tulis ini boleh dilekatkan di dinding dan serta digelonsori dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dan boleh digulungkan. Keadaan papan tulis ini amat fleksibel. Kelebihan menggunakan papan tulis elektronik ini ialah satu, mudah dan bersifat mesra pengguna. Kedua, kos penjagaan yang murah. Ketiga, guru tidak memerlukan kemahiran yang khusus untuk menggunakan papan tulis elektronik ini. Yang kedua, bahan grafik, gambar dan carta. Guru menggunakan grafik atau gambaran yang lebih mudah. Boleh diletakkan di dinding atau pintu kelas. Di sini kelebihannya iaitu mudah untuk guru aplikasikan di dalam bilik darjah serta kos yang murah untuk guru mengendalikan bahan-bahan tersebut untuk digunakan di bilik darjah. Yang ketiga, alat pandang dengar. Alat pandang dengar ini seperti kebiasaan kita dapat tahu iaitu seperti projektor filem, video kamera, projektor LCD, perakam kaset untuk digunakan dalam bilik darjah. Alat pandang dengar ini boleh diletakkan di sudut-sudut kelas, seperti di hujung kelas, di belakang kelas atau maupun di depan kelas. Kelebihan menggunakan teknologi ini ialah gambaran dan kefahaman pelajar tentang pembelajaran yang guru itu ajar lebih mendalam. Bermaksud kefahaman pelajar dan objektif guru untuk mengajar pengajaran itu berjaya untuk dicapai. Kedua, meninggalkan kesan kefahaman yang mendalam kepada murid. Bermakna murid lebih memahami satu-satu tajuk yang guru ajar kepada semua pelajar. Yang terakhir iaitu komputer dan internet. Murid boleh mempelajari teknik baru dalam pembelajarannya dan meningkatkan daya kreativiti pelajar dengan kelebihan teknik yang dipelajari. Okey, guru juga boleh memvariasikan kreativiti pelajar ini seperti teknik menggunakan komputer, teknik menyalin perkataan dalam komputer dan menggunakan internet dengan baik serta mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih di internet. Kelebihan ini menggunakan komputer dan internet ialah menarik minat pelajar ke arah yang lebih mudah akses dan bermaklumat. Bermakna murid lebih bermaklumat serta pelajar jadi lebih cenderung untuk memilih internet sebagai medium utama untuk mengakses maklumat serta maklumat itu adalah maklumat yang sahih. Kedua,
daya kreativiti pelajar ditingkatkan secara tidak langsung. Okey, saya serahkan kepada saudara yang seterusnya untuk menerangkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Darwish. Baik, saya Nurul Afiqah akan menyambung pembentangan dan berfokus kepada cara penilaian penerapan teknologi di dalam bilik darjah. Dari segi cara penilaian ini saya membahagikan kepada dua, iaitu cara penilaian berpandangan guru dan yang seterusnya ialah daripada sudut pandangan murid. Pertama kali dari segi pandangan guru, bagaimana kita menilai penerapan teknologi dalam bilik darjah ini ialah dengan guru bahasa Melayu memberikan tunjuk ajar penggunaan pada awal pembentangan seperti Google Drive, email, Google Docs, Kahoot dan sebagainya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu berkenaan. Bagi menjayakan projek penerapan teknologi ini, guru bahasa Melayu haruslah sentiasa peka terhadap penerimaan murid-murid di dalam bilik darjah tentang bagaimana teknologi itu diterapkan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Contohnya, guru mengajar bahasa Melayu tetapi di akhir sesi pembelajaran dan pengajaran itu guru menyediakan borang seperti Google Form atau mengadakan kuis Kahoot bagi guru menyemak dan menilai kefahaman pelajar terhadap topik pembelajaran pada hari berkenaan. Dan ini akan bantuan teknologi seperti Google Form dan kuis Kahoot ini dapat membantu dan memudahkan guru dalam menilai kefahaman dan penerimaan murid-murid terhadap topik yang diajarkan pada hari berkenaan. Seterusnya, projek penerapan teknologi ini akan membolehkan dan memberi banyak manfaat kepada murid-murid seperti kemahiran bernilai tambah, bukan sahaja kemahiran mendengar, membaca dan bertutur. Kemahiran bernilai bertambah seperti kemahiran penggunaan teknologi dan juga verbal linguistik pelajar juga akan dapat ditingkatkan. Dan bagaimana kita hendak menilai keberjayaan murid dalam penggunaan teknologi di dalam bilik darjah ialah dengan murid-murid mampu menggunakan aplikasi teknologi dengan baik dan cekap. Kita bukan bertujuan untuk melahirkan murid-murid yang pakar IT, tetapi setidaknya kita mampu melahirkan murid-murid dari kelas bahasa Melayu itu sendiri yang mengetahui asas-asas penggunaan teknologi, dan hal ini dapat membantu mereka setelah tamat persekolahan kelab. Dan murid-murid juga boleh mengaplikasikan teknologi seperti YouTube dan juga TikTok serta Kahoot dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, di mana murid-murid diberi tugasan oleh guru berkenaan untuk membuat video ataupun membuat soalan kuis di Kahoot di mana mereka saling bertukar-tukar kuis sesama rakan pelajaran. Jadi ini sangat membantu pelajar bukan sahaja dari segi akademik tetapi dari cara pergaulan dan juga cara murid-murid itu mengendalikan teknologi yang sedia ada pada masa kini. Seterusnya itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan pembentangan yang lain. Terima kasih. Okey, saya Farah ini akan menerangkan tentang kebaikan penerapan teknologi di dalam bilik darjah. Yang pertama, didapati penggunaan teknologi di dalam bilik darjah oleh sejen institusi dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana penggunaan teknologi dapat mempelbagaikan lagi bahan pengajaran di dalam kelas, iaitu seperti TikTok, Google Form, PowerPoint dan sebagainya. Seterusnya dapat menjimatkan kos penyediaan bahan bantu mengajar. Hal ini kerana guru dan pelajar masing-masing tidak perlu mengeluarkan duit untuk membeli buku ataupun untuk mencetak kertas dan sebagainya. Seterusnya adalah pembelajaran di dalam kelas lebih seronok. Hal ini kerana terdapat penggunaan aplikasi seperti TikTok dalam pengajaran dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dan juga menjadikan kelas lebih ceria. Seterusnya adalah dapat mengeluaskan pengetahuan pelajar mengenai teknologi. Hal ini kerana
Hampir setiap hari, pelajar akan terdedah kepada penggunaan teknologi seperti untuk membuat tugasan, pembelajaran, pelaksanaan aktiviti dan sebagainya. Seterusnya, dapat menyediakan pengajaran yang menarik dan bermanfaat. Penggunaan teknologi di dalam bilik darjah dapat meningkatkan semangat pelajar untuk belajar kerana bahan batu mengajar yang disediakan oleh guru menarik berbanding kita menggunakan kertas mahjong dan sebagainya. Jadi bila kita gunakan teknologi, kita dapat menarik perhatian pelajar dan pembelajaran juga lebih bermanfaat. Seterusnya adalah dapat menjimatkan masa. Hal ini kerana pelajar tidak perlu keluar rumah untuk membeli buku, latihan yang banyak serta menyalin latihan dan sebagainya. Tapi pelajar hanya perlu membuka aplikasi tertentu untuk menjawab soalan seperti di Google Form dan sebagainya. Seterusnya adalah dapat bermain sambil belajar. Sebagai contohnya aplikasi Kahoot, iaitu permainan yang menarik dan dapat membantu pelajar untuk mendapatkan pengetahuan pada masa yang sama. Justru penggunaan Kahoot ini dapat menjadikan pelajar lebih bersemangat untuk belajar berbanding kita bertanya soalan secara terbuka ataupun menyalin kuis di papan hitam untuk menjawab soalan. Seterusnya adalah dapat memahami dengan lebih mendalam. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah video di akhir pengajaran seperti video di YouTube. Jadi apabila pelajar diakhiri dengan video tersebut dan pembelajaran mereka, maka mereka akan lebih faham terhadap apa yang mereka belajar pada hari tersebut. Seterusnya, adalah dapat menggalakkan pembelajaran yang aktif. Hal ini dapat dilakukan apabila guru menggunakan multimedia interaktif seperti muzik, animasi dan juga video. Dan akhir sekali adalah dapat menggalakkan peningkatan minat murid. Hal ini dapat dilakukan melalui pertandingan kuis, melalui aplikasi Kahoot ataupun Google Docs. Sekian sahaja daripada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, penataran daripada projek ini iaitu melahirkan insan seimbang yang mempunyai pemikiran kritis, inovatif di bawah aspek sains dan teknologi dan sebagainya. Dan yang kedua, berbagai kemahiran seperti mendengar dan bertutur, kemahiran bernilai tambah digabung jalinkan. Dan seterusnya yang ketiga, murid dengan kemahiran abad ke-21 dapat dilahirkan secara tidak langsung melalui kabel. Dan yang keempat, projek ini juga dapat menjalankan dengan menggunakan pendekatan didik hibur dan pelbagai segi. Sekian sahaja penataran daripada projek ini. Sebagai bahan bukti, kami ada lampirkan beberapa link yang boleh anda lihat di skrin nanti. Saudara Darwish, adakah kita akan menunjukkan video berkenaan? Sekejap. Saya akan tanyakan satu. Ya. Okey. Terima kasih. Inilah contoh pelaksanaan teknologi di dalam bilik darjah di St. John's Institution. ialah bentuk perkataan yang terhasil melalui proses perimbuhan. Kata terbitan juga terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan, awalan, akhiran, terbitan dan sisipan. Kata terbitan juga terdiri daripada imbuhan asli pinjaman. Dan kata nama. Awalan kata nama ialah awalan yang apabila bergabung dengan
menggunakan kata dasar takat membentuk kata nama. Awalan asli bahasa Melayu: pe, pen, ber, ke dan juru. Awalan pinjaman: maka, tata, sua, pra, sab, pasca. Awalan kata kerja. Awalan kata kerja ialah awalan yang apabila bergabung dengan kata dasar. Berikut ialah contoh pelaksanaan penerapan teknologi menggunakan medium YouTube yang dihasilkan sendiri oleh pelajar-pelajar di St. John's Institution di bawah bimbingan guru bahasa Melayu, dan dapatlah kami simpulkan bahawa penggunaan teknologi di dalam bilik darjah pada abad ini amatlah penting bagi menarik minat murid-murid untuk sentiasa fokus dalam sesi pembelajaran bahasa Melayu. Dan semoga dengan adanya bantuan teknologi di dalam bilik darjah ini dapat membantu meningkatkan lagi martabat bahasa Melayu dan juga menarik minat pelajar untuk sentiasa belajar bahasa Melayu dengan cara yang lebih menarik. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.